Okay, so kita masuk tajuk baru kita, fungsi kuadratif. Dan kamu kata kamu sudah belajar dalam matematik tajuk pertama. So kita, sebahagian yang awak belajar dalam matematik tingkatan 4 ini, kita akan belajar sekali lagi dalam tajuk inilah. Tapi kita punya akan lagi rumit sikit lah. Lagi rumit sikit, ada tambahan di situlah. Okay, so mula-mula kita pergi kepada tarifan am dululah. Sebab kita selalu katakan, kalau persamaan kuadratif ialah AS kuasa 2 tambah BS tambah C sama dengan kosong. Yang kita selalu kata yang awak belajar dalam matematik. Tapi ada berapa benda awak kena tahu sebab untuk matematik tambahan kita memang nanti ada soalan uji konsep. Jangan ingat matematik tambahan mesti kira je. Kadang-kadang soalan dia hanya setakat uji konsep kamu. So kamu kena faham, okay, untuk bentukan persamaan kuadratif, benda ini kita akan ambil dipanggil sebagai persamaan kuadratif. A kita tak boleh sama dengan kosong. Kamu tahu kenapa A tak boleh sama dengan kosong? Cuba awak bayangkan, kalau A awak sama dengan kosong, dan cuba ringkaskan persamaan ini, awak akan dapat apa? Cari seorang teman saya. Okey. Helmi, kalau ringkaskan ini akan dapat apa? Yang mana ni, Cici? Ringkaskan ini, kosong S kuasa 2 tambah BS tambah C. Kosong darab S kuasa 2? Kosong. Kosong. So kita akan dapat BX tambah C sama dengan kosong. Okay. Kalau sekarang, okay, ialah B sama dengan kosong. Ini ialah waktu A sama dengan kosong. Kita tengok pula. Kalau sekarang ialah B sama dengan kosong. Ikut tarifan ini, B boleh sama dengan kosong. Kita tengok apa akan jadi kepada bentuk am kita. AS kuasa 2 tambah kosong X tambah C sama dengan kosong. Helmi ringkaskan. X kuasa 2 tambah C. Sama dengan kosong. Okey. Sambung satu lagi ya. Kalau C sama dengan kosong pula. So, AS kuasa 2 tambah BS tambah kosong. Okay, ringkaskan. AX kuasa 2 tambah BX. Sama dengan kosong. So, kita akan tengok kenapa. Okay, thank you. Kita akan tengok kenapa A tak boleh sama dengan kosong. Sebab di sini ada suara ini. Suara untuk persamaan kuadratif. Okay, ayat ini. Kuasa tertinggi pemboleh ubah kita ataupun anu kita mesti 2. So, kalau kamu tengok, bila A sama dengan kosong, kita kuasa tertinggi di sini aja kan? Maksudnya kuasa berapa ini? 1. Kuasa 1. So, bila A sama dengan kosong, dia tak memenuhi syarat ini sudah. Sebab waktu itu, kita punya kuasa tertinggi baru 1. Itu sebabnya dia sekat kita kata A tak boleh sama dengan kosong. Bila A sama dengan kosong, kita tak dapat benda ini. Kuasa tertinggi anu itu ialah 2. Kita dapat kuasa tertinggi anu kita baru 1. Tapi tidak ada masalah untuk B dan C. Sebab yang ini kita ada kuasa tertinggi 2. Waktu C pun okey. Kuasa tertinggi dia ialah 2. So di sini AS kuasa 2 tambah BS tambah C sama dengan kosong. Dia hanya kena syarat kepada A. A tak boleh sama dengan kosong. B dan C tak apa. B dan C tak apa. Sebab dia memenuhi lagi. Kuasa tertinggi anu itu ialah 2. So kalau kamu tengok di sini tidak ada orang wajibkan kalau soalan persamaan kuadratif kita mesti ada 3 sebutan. AS kuasa 2, BS, C. Sebab itu bukan syarat dia. Syarat dia ialah kuasa tertinggi ialah 2. So kalau sekarang awak hanya ada 2 sebutan, tapi kuasa tertinggi awak ialah 2, benda ini masih boleh dipanggil sebagai persamaan kuadratif. Okey, dan di sini satu lagi syarat di sini ialah dia melibatkan satu anu sahajalah, satu pemboleh ubah sahaja. Okey, cikgu kena beritahu kamu di sini ialah persamaan kuadratif ialah satu kemahiran asas dalam matematik tambahan. So, dalam tajuk ini kita belajar macam mana nak selesai persamaan kuadratif. Kemudian buat benda-benda lain. Nanti tajuk 3 jumpa lagi persamaan kuadratif. Tajuk 4 jumpa lagi. Tajuk 5 jumpa lagi. Okay? Sebab persamaan kuadratif
bila awak sampai menengah atas ini, khasnya bila awak belajar matematik tambahan, dia tidak dianggap sebagai satu topik baru. Dia dianggap sebagai satu kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh awak. Yang perlu dikuasai oleh awak. Macam dululah waktu kita di sekolah rendah, kita belajar tambah. Besok kita belajar tolak. Nanti kita belajar darab. Kita belajar pagi. Sampai sekarang ada tak cikgu lagi cakap, okey, exam matematik hari ini kita uji tambah. Kita uji darab. Tak cakap kan? Tapi sentiasa buat benda itu ada. Kan? Cikgu, tak kata nak uji tambah, kenapa soalan kita ada tambah? Sebab itu sudah kemahiran asas. So soalan ini persamaan kuadratif, khasnya selesaikan persamaan kuadratif ialah satu kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh awak dan awak perlu alert kepada dia. Dalam tajuk ini, mungkin awak nampak lagi bunyi dia, selesaikan persamaan kuadratif. Tapi bila sampai tajuk-tajuk seterusnya, dia tak cakap lah itu ialah kuadratif. Awak sendiri tengok. Nampak bentuk macam ini, awak kena faham. Ini ialah persamaan kuadratif. Boleh ya? Okey. Lepas tu, cikgu nak tanya awak, apa beza ini pula? Okey. Apa bezanya kalau cikgu kata ungkapan, cikgu kata persamaan dengan cikgu kata ketaksamaan. Okay, dengan cikgu kata fungsi. Okay. Dalam tajuk ini awak akan nampak kita ada ungkapan kuadratif, kita ada persamaan kuadratif, kita ada ketaksamaan kuadratif, kita ada fungsi kuadratif. Apa beza antara empat perkataan ini? Kejap saya rasa ada orang masuk. Siapa tahu apa beza dia? Siapa tahu apa bezanya? Ilya tahu? Cara tulis dia. Okey, macam mana kalau ungkapan kuadratif? Kalau ungkapan yang AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kalau persamaan? Yang AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Dia ada sama dengan. Kalau ketaksamaan? Kalau ketaksamaan tu yang ada simbol yang lebih besar berkurang daripada tu. Ada simbol mungkin lebih besar, mungkin lebih kecil, mungkin lebih besar sama dengan, mungkin lebih kecil sama dengan. Kalau fungsi kuadratif? Kalau fungsi dia ada yang F(x) sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Wait lah. So, sebab perkataan kuadratif ini, awak memang nampak inilah AS kuasa 2 tambah BS tambah C. Benda ini memang nampak. Tapi dia ada beza antara mereka. Kalau dia ialah ungkapan kuadratif, awak hanya nampak dia. Dia tak ada sama dengan apa-apa. Kalau persamaan kuadratif, awak akan nampak dia sama dengan kosong. Tapi sebenarnya, contoh kalau cikgu kata 2S kuasa 2 tambah 5S tolak sama dengan 4. Ini pun kita panggil dia sebagai persamaan kuadratif. Sebab cikgu boleh tulis dalam keadaan 2S kuasa 2 tambah 5S tolak 4 sama dengan kosong. Tapi ini yang cikgu tadi Ilyas sebut ini, kita panggil dia sebagai bentuk am dia lah. Bentuk am dia. Okay? Bila melibatkan ketaksamaan, belakang dia bukan sama dengan, ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okay, bila fungsi kuadratif, sebab kita baru belajar tajuk fungsi kan, so awak kan terfikir tulis Fs. Sebenarnya kita, satu ialah memang macam apa yang Ilya cakap, satu lagi yang kita biasa tengok ialah ini. Okey. Dalam matematik, kalau tak silap saya, awak belajar ungkapan kuadratif, persamaan kuadratif, dan awak belajar graf kuadratif, fungsi kuadratif. Tapi awak jarang tulis Fs dalam matematik sebab matematik tak belajar tajuk fungsi. So dia biasanya tulis Y sama dengan. Kalau awak recall balik, biasanya soalan ungkapan kuadratif ialah dia suruh awak faktorkan tapi tak payah selesai. Selalu dalam exam ada orang keliru. Contohnya, cikgu bagi satu yang simple. S kuasa 2 tolak 3S tolak 4. So, kita dapat S tolak
4S tambah 1. Okay. Ada masanya kita buat benda ini. Ada masanya kita tak buat benda ini. Kamu tahu bila macam nak bezakan? Perasan kan? Ada masanya bila cikgu keluar soalan ini, khasnya cikgu matematik sebab matematik ada ungkapan, ada persamaan. Okay, ada masanya buat sampai sini boleh berhentilah. Ada masanya kena buat sampai habis. Kamu tahu macam mana nak bezakan dia? Ini cikgu terbuka kepada sesiapa. Siapa tahu macam nak bezakan bila nak buat habis, bila tak payah buat habis. Siapa tahu? Kalau dia minta nilai X, kena buat sampai habis. Okay. Tapi sebenarnya untuk soalan ini, awak boleh tengok macam ini, tapi sebenarnya kita tak buat habis kalau dia bagi ini ialah ungkapan. Ialah ungkapan. Tak ada sebelah. So awak nak buat habis pun, awak nak selesaikan pun memang tak boleh selesaikan. So paling banyak memang boleh buat kembang, lepas tu berhenti. Okay? Yang kita buat habis punya, tak mungkin awak dapat satu ungkapan, cikgu minta awak selesaikan. Soalan dia mesti merupakan persamaan. Baru kita buat sampai habis. Kalau awak tak percaya, nanti awak pergi ambil awak punya buku matematik. Awak tengok, waktu awak tak buat habis, soalan itu ialah ungkapan kuadratif. Waktu awak buat sampai habis, soalan itu ialah persamaan kuadratif. Maksudnya ada sama dengan kosong. Yang satu lagi tak ada sama dengan kosong. Okay? Kamu cuba tengok balik awak punya buku matematik. Tapi kita di matematik tambahan, kita jarang sentuh benda ini sebab kita jarang bincang ungkapan kuadratif. Kebanyakan masa kita bincang persamaan kuadratif lah. Okay? Okay. So lepas tu dalam tajuk ini, kita pun akan belajar ketaksamaan kuadratif. Cara buat dia berbeza. Okay? Persamaan kuadratif dengan ketaksamaan kuadratif, cara buat dia khasnya langkah belakang dia berbeza. Selalu apa yang berlaku kepada abang kakak kamu, cikgu bagi ketaksamaan kuadratif, dia buat macam persamaan kuadratif. So dia akan dapat jawapan salah lah. So nanti dalam tajuk ini kita akan belajar macam mana nak selesaikan ketaksamaan kuadratif. Okey, fungsi kuadratif yang ini awak belajar dalam matematik. Lakar grafnya, ingat tak? Ya awak lakar graf, senyum, masam, semua itu. Tapi dalam matematik kalau tak silap saya, awak lebih kepada orang bagi graf, tanya awak sesuatu. Dalam matematik tambahan, kadang-kadang soalan ialah cikgu bagi satu persamaan, suruh awak lakar, bukan lukis. Dalam matematik, apa beza lakar dengan lukis? Siapa tahu? Istilah lakar dan lukis dalam matematik adalah beza. Lakar graf, lukis graf. Apa bezanya? Siapa tahu? Ada orang tahu? Kalau lakar dia tak payah tepat, kalau macam 0.5 tu, 0 point lebih tu dia tak payah tepat. Kalau lukis tu dia kena kat kategori ke graf, kena tepat. Kalau lukis graf, kena lukis pada kertas graf. Okay? Sebenarnya awak punya buku tulisan yang petak besar itu pun tak dibenarkan untuk matematik tambahan lah sebab kita punya titik taklah cantik 1, 2, 3. Kita punya titik kadang sangat besar ataupun melibatkan nombor perpuluhan. Kalau lukis graf, benda ini kena lukis pada kertas graf dan kena ikut skala yang betul-betul. Maksudnya 2 cm kepada berapa unit kena ikut. Kalau lakar graf lebih kurang saja. Maksudnya awak buat pada kertas putih saja. Ataupun buat pada kertas latihan. Dan kata dia graf senyum, lukis senyum macam tu saja. Itu beza lakar dengan lukis ya. So dalam matematik awak kalau tak silap saya awak tak perlu lakar graf kuadratif. Awak hanya perlu tahu kalau A macam ini apa bentuk dia. Ataupun cikgu bagi graf awak tahu apa yang awak tahu tentang ABC. Tapi dalam maths tambahan kita akan belajar two way. Maksudnya cikgu boleh bagi satu fungsi kuadratif kepada awak, suruh awak lakar graf. Lukis graf senang. Kita buat jadual plot titik sambung aja kan. Lakar graf kita perlu ada kemahiran. Okay. So kita akan belajar macam mana nak lakarkan graf kuadratif dan kita pun akan belajar kalau orang bagi satu lakaran graf, kita boleh wujudkan kuadratif itu sendiri. Okay. Orang bagi, ini ialah graf dia lalu tempat ini, dia lalu tempat ini, dia lalu tempat ini. Apa fungsi kuadratif tersebut? Ini kita perlu tahu juga, kita akan belajar nantilah. Okay. Dan sama juga kita akan belajar pengaruh A, B, C kepada graf kita. Ini matematik pun ada sentuh sikit. Pun ada sentuh sikit. So kita akan tengok balik lagi dalam maths tambahan.
Boleh ya? So itu base, ada sebahagian sama dengan matematik, ada sebahagian tak sama, ada sebahagian ada tambahan sikit. Ada tambahan sikit. So hari ini kita akan pergi kepada persamaan kuadratif ya. Kita akan pergi kepada persamaan kuadratif. Macam cikgu katalah, matematik tambahan sebenarnya jarang bincang ungkapan kuadratif. Kita tak berapa pentingkan ungkapan kuadratif, tapi kalau ada pun tak apalah. Maksudnya buat sampai pemfaktoran penting aja. Kita lebih pentingkan kepada persamaan kuadratif. Dalam matematik kita akan kata selesaikan persamaan kuadratif. Apa yang kita buat atas ini, apa yang kita buat atas ini, itu yang kita kata selesaikan persamaan kuadratif kan. So, bila selesaikan persamaan kuadratif, nilai yang awak dapat, contohnya soalan atas ini, awak dapat jawapan 4 dan negatif 1. Dia sebenarnya jawapan dia ada satu nama khas. Nama dia ialah punca. Punca ialah nilai anu yang memuaskan persamaan. Maksudnya, bila cikgu bagi awak satu persamaan, kalau awak selesaikan, nilai yang awak dapat itu dipanggil sebagai punca. Tapi kalau awak pelik ayat dia kan, kenapa dia terangkanlah punca ialah nilai anu yang memuaskan persamaan. Sebab apa-apa persamaan kamu tengok cikgu tak tahu awak sebenarnya tahu apa yang awak buat tak. Katakan cikgu bagi satu persamaan yang senang. 2S tambah 4 sama, bukan kuadratif pun. 2S tambah 4 sama dengan 5. Apa jawapan X? Selesaikan persamaan ini. Cuba buat, cikgu nak jawapan. Cari orang. Cikgu boleh 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 saya apa? cuba? Saya Boleh cuba. apa jawapan kamu? 2x tambah 4 sama dengan 5. 2 pergi ke 2S sama dengan 2x sama dengan 5 tolak 4. So 2S sama dengan 1. Sambung. Sama dengan 1. Lepas tu x sama dengan 1 bahagi 2. Ini kita buatkan kalau soalan suruh kita selesaikan persamaan. Sebenarnya kamu tahu apa maksudnya selesaikan persamaan? Jawapan yang awak dapat ini, dia memenuhi persamaan ini. Maksudnya apa? Kalau sekarang awak cuba ganti masuk, 2 kali setengah tambah 4. Cuba kira nilai ini, adakah dia sama dengan 5? Sama. Itu maksudnya selesaikan persamaan. Selesaikan persamaan, kita tengah cari nilai yang boleh memuaskan persamaan tersebut. Tak semestinya kuadratif pun. Hanya kalau dia ialah persamaan kuadratif, maka jawapan ini selain daripada kita kata itu ialah selesaikan persamaan, dia ada nama khas. Kita panggil dia sebagai punca. Kalau sekarang apa yang cikgu bagi ini bukan kuadratif, jawapan ini kita kata dia memenuhi persamaan, dia memuaskan persamaan. Tapi kita tak katalah setengah ini ialah punca. Kita hanya kata dia ialah punca kalau persamaan yang suruh itu ialah satu kuadratif. Boleh ya? So kalau sekarang cikgu bagi satu persamaan. Contohnya cikgu bagi S kuasa 2 tolak 4X. Tolak 5 sama dengan 0. Cikgu tanya kamu, adakah 4 ialah punca bagi persamaan kuadratif ini? So macam kita nak buat? Adakah 4 ialah punca bagi persamaan kuadratif ini? Syiki, idea awak macam mana kita nak buat? Apa tu? Guna mod tu kan? Guna mod. Apakah tindakan kita akan buat? Kita akan pergi selesaikan persamaan ini ke? Boleh. Satu cara kita akan buat ialah kita pergi selesaikan persamaan inilah. So, pakai matematik punya dulu. Tapi yang susah-susah. Nanti, matematik cikgu, siapa cikgu kamu? Siapa cikgu matematik kamu? Cikgu Latifah. Cikgu Latifah. Untuk selesaikan persamaan kuadratif ini, dia ada ajar kamu cara kalkulator tak? Ada. Ada Tapi yang bukan pakai Cikgu Latifah yang kan? ajar. Yang pakai ABC itu kan? Betul. Okay. Ya.
Ya. Okay, so pakai kalkulator, tekan dulu. Semua orang pakai Siapa tak erti tekan kalkulator, tolong beritahu saya dan cakap dulu awak warna apa dulu. Sebab kalkulator putih dengan hitam cara tekan lain sikit. Cikgu nak jawapan Syuking, apa jawapan dia? X5 dengan -1. -1. So, kalau cikgu nak tulis pemfaktoran dia, macam nak tulis? X tolak 5, X tambah 1. Okey. So, kita akan selesaikan persamaan. Lepas tu kita dapat jawapan ialah 5 dan -1. So, soalan saya, adakah 4 ialah punca bagi persamaan kuadratif ini? Tidak. Tak. Okey, so jawapan kita taklah ataupun bukanlah. Itu satu cara kita boleh buat. Di mana kita faham punca maksudnya kalau saya selesai persamaan nilai yang saya dapat itu ialah punca lah. Okey, sebenarnya satu lagi cara kita boleh buat. Ialah ayat inilah, sebab punca ialah nilai yang boleh memuaskan persamaan. So apa yang awak perlu buat, awak ambil saja persamaan ini. Kemudian awak masukkan 4. Kemudian awak kira. Kalau awak boleh dapat dia sama dengan kosong, maka ialah punca. Asyiknya dapat berapa? Okey, berapa? Dapat kosong tak? Tak. Tak dapat berapa? -37. -37. Sekejap. Kalau saya ikut tengok macam -5. Kuasa 2, bukan kuasa 3. Sekejap. Kejap. Lima. Okay, awak dapat -5. So -5 tak sama dengan kosong. So kita kata taklah ataupun bukanlah. Ada dua cara kita buat dia. Satu, kita pakai istilah punca merupakan bila saya selesai apa jawapan tu, itu jawapan yang saya panggil sebagai punca. So awak pun pergilah selesai persamaan itu, kemudian dapat jawapan awak apa banding. Ada dah nombor itu wujud dalam jawapan kita. Wujud, ya. Tak wujud macam ini kita dapat 5 -1. Tapi yang dia tanya itu 4, tak wujud. So kita kata dia bukan punca. Satu lagi cara buat, sebenarnya awak akan tengok cara ini lebih senang, lebih cepat. Awak mainkan dimasuk aja. Lainkan dimasuk saja. Kalau dia boleh sama dengan kosong, dia ialah punca. Kalau dia tak sama dengan kosong, dia bukan punca. Boleh ya? Itu satu yang awak perlu tahu tentang tarifan dia. Okey. Sekarang kita akan pergi ialah mencari punca-punca bagi persamaan kuadratif. Mencari punca-punca maksudnya selesai persamaan kuadratif lah. Di mana dalam matematik kita bukan gunakan istilah ini. Dalam matematik kita lebih gunakan istilah selesaikan persamaan kuadratif. Itu istilah yang digunakan dalam matematik lah. Istilah yang digunakan dalam matematik. Istilah yang digunakan dalam matematik tambahan dua. Kadang-kadang dia kata selesaikan persamaan kuadratif. Kadang-kadang dia kata mencari punca. Maksud dia serupa. So, kaedah pemfaktoran macam tadi cikgu saya cakap, awak sudah belajar dalam matematik, memang itulah, awak tekan kalkulator, lepas tu awak tulis pemfaktoran, kemudian awak bagi jawapan. Tapi sebenarnya, bila kita gunakan kaedah pemfaktoran, awak akan dapati jawapan awak mesti nombor-nombor macam ini. 5, -1, 1/2. Tapi ada masanya, bila awak tekan kalkulator, jawapan tak keluar nombor macam ini kan? Okey, contoh. Awak tekan kalkulator saja. Cikgu minta ada ni tekan kalkulator. Daripada tolak 5, cikgu ubah kepada tolak 6. Itu saja cikgu ubah. Ada ni. Bila awak tekan kalkulator, apa dah nombor yang cantik? Ataupun apa jawapan kamu?
Adani, apa jawapan kamu? Adani? Apa jawapan kamu? Adani? Adani tak boleh cakap ke? Adam, apa jawapan kamu? Ya, cikgu. Kalau awak tekan kalkulator, apa jawapan kamu? Saya dapat negatif 1.16. Okey, satu lagi. Kenapa saya dapat 1, cikgu? Nanti, awak pakai cara apa? Macam awak tekan kalkulator? Shift calculate. Tak boleh. Kalau kuadratik, kita tak boleh gunakan shift calculate. Sebab shift calculate tidak mampu bagi kita dua jawapan. Kita kena gunakan yang Cikgu Latifah ajar kamu ABC tu. Nanti awak kalkulator warna grill awak kena cari mana warna grill saya. Okey, awak kena tekan mod. Okey, awak kena tekan mod. Ini kalkulator putih dengan grill punya. Terus lupa. Boleh awak pilih extension. EQN. Lepas tu awak cari ini. Awak cari ini. Cuba tak? EQN 2 ke 3, cikgu? Ha? EQN 2 ke 3? 3N 2 ke 3N? Oh, dia tanya awak Unknown tu. 2 ke 3? 2. Unknown itu tak payah pedulikan. Pergi next. Awak hanya perlu jawab nanti. Terlalu banyak sangat jenis kalkulator yang ada. Kejap. Yang tanya unknown itu mana? Nanti cuba ambil kalkulator kejap. Okey. Sorry ya. Unknown itu tak payah pedulikan. Awak tekan ke tepi. Degree itu awak jawab 2. Ada? Boleh? Ya. Saya tak faham, cikgu. Saya tak faham. Okey. Nanti awak kalkulator warna grill kan? Awak cakap dengan saya awak kalkulator warna grill. Grill maksudnya 570 ES kan? So sepatutnya ini dalam kalkulator macam ini ke? Tak lain. Lain lagi. Okey, kalau lain lagi punya awak mana satu awak tekan mod, lepas tu dia akan bagi banyak list kan? Dia akan bagi 1 2 banyak. Satu compress 2 punya. Banyak. Dia akan bagi banyak. So nampak EQN? Nampak? Okey, nampak EQN bila awak tekan masuk. Apa yang awak nampak? Unknown 2 atau 3. Okey, itu jangan pedulikan. Awak pergi next question. Okay. Dia ada anak panah di tepi kan? Awak tekan tepi. Oh, degree tu. Degree tu awak jawab 2. Oh, okey. Okey, boleh ya? Lepas tu dia akan tanya awak, A awak ialah apa, B awak apa, C awak apa. Cuba. Siapa lagi tak erti tekan kalkulator? Yang cikgu cakap ABC, siapa tak erti jauh cakap? Siapa? Okey, cikgu. Cakap nama sebab cikgu tak nama. Haras. Cikgu cakap, awak cakap. Cikgu berhenti, awak berhenti. Okey, siapa yang tengah cakap ini? Saya, cikgu, saya. Jangan cakap saya tak nampak siapa sebenarnya. Clear tak, cikgu? Tak dengar. Haras. Oh, Haras. Kalkulator warna apa? Warna apa? Warna Kalkulator kelabu. awak warna apa? Kelabu. Kelabu sebetulnya sama dengan Adan tadi. Dah tekan dah try. Lepas tu A tu. Okey, A tu inilah nanti. Awak pun tak belajar lagi awak punya matematik tajuk 1 ya?
A ini ialah nombor sini. Ayah susah pula. Jawapannya tertinggal itu yang cikgu pening. Okey, nak tata ABC untuk siapa tak tahu, ini ialah tempat A. So kalau tak nampak, A ini ialah 1. Inilah B. Inilah C. So masukkan nilai A awak 1, masukkan nilai B negatif 4, masukkan nilai C negatif 6. Lepas tu dia terus bagi jawapan. Aden, apa jawapan dia? Selain daripada negatif 1.16, satu lagi jawapan? X1 sama dengan negatif 2. Negatif 2. Negatif 2, negatif 2. 2 negatif 2. A awak berapa? 1. B? Oh, dia Ni silap apa? je ke? Tekan semula. Siapa tak tekan tak jadi on mic cakap dengan cikgu sebab benda ini tak tahu, nanti satu tajuk ini tak tahu. Paling asas tekan akomodatif ABC dalam kalkulator. Siapa tak erti tolong cakap dengan saya sekarang jangan diam-diam. Tak boleh buat ini, usia semua tak boleh buat. Okey, siapa? Izzat. Izzat kalkulator warna hitam kan? So kalkulator warna hitam. Langsung tak erti ke? Langsung tak erti. Okey. Kalkulator warna hitam awak tekan MODE, awak tak nampak equation kan? Tekan lagi mod sehingga awak nampak equation. Dah. Okey, lepas tu awak pilih masuk. Pilih awak mod bawah equation tu dia tulis 1 kan? So awak tekan 1 untuk masuk equation. Unknown tak payah jawab degree saja, degree 2. Okey. Lepas tu awak masukkan nilai ABC. Cikgu kat sini saya dapat dapat apa? X1 5.16 dengan negatif 1.16. Saya boleh tulis. Okey, semula. 5.16 dengan negatif 1.16. Okey, dalam kalkulator awak akan nampak dia tulis S1, S2 kan? Awak tak payah S1, S2, awak tulis S sama dengan apa? Dua nilai ini siapa dulu, siapa kemudian sebenarnya tak ada masalah Okey, ikut sajalah apa yang awak nampak dalam kalkulator awak. Boleh? Okey, so kamu nampak tak? Tadi Adam dia tak pakai ABC, dia boleh dapat jawapan tapi salah satu saja. Satu lagi kalkulator tak mampu bagi kita. Hanya tekan dengan kalkulator teknik kuadratik saja awak boleh dapat 2 jawapan. Kalau awak tekan dengan cara biasa, tidak boleh dapat 2 jawapan. Okey, boleh Okey, ada lagi sesiapa tekan tak jadi dapat 2 nombor ni? Sebut nama warna kalkulator dulu. Ada lagi? Sebab susah sikit kita tak persemuka nak mengajar benda ini. Ada lagi? Awak tekan tak jadi. Jangan diam-diam sebab kalau awak diam-diam nanti satu tajuk awak tak boleh buat. Ada lagi? Tak ada? Cikgu angkat semua orang tahu. Okey, siapa? Cikgu. Saya Haras. Haras, okey. Okey, yang tadi tu A tu nak tekan macam mana? Dia keluar A question mark kan? Awak masuk 1 lah. Okey, 1. Dia sama dengan. Okey. Lepas tu dia pula B question mark kan? Awak masuk negatif 4 sama dengan. Negatif 4 sama dengan. Okey, dah. Sambung lah. Dah masuk dah. C, masuklah. Okey, C negatif 6. Masuklah. Okey, dapat 5.16. Okey, tekan lagi. Sama dengan? Tekan sama dengan negatif 1.16. Itulah dia bagi 2 jawapan tu. Okey. Terima kasih. Okey. So, di sini kalau sekarang awak tekan kalkulator, awak dapat nombor macam ini. Negatif 1.16, 5.16. Kalau awak tulis penfaktoral, awak akan tulis apa? Awak akan tulis macam mana kalau ini soalan dia? S tambah 1.16. S tolak 5.16 sama dengan kosong. Ini yang awak belajar dalam matematik kan? Tapi tak logik. Manusia tidak mungkin boleh fikir nombor macam ini. Okay?
So, yang cikgu nak cakap di sini ialah kita hanya boleh gunakan kaedah pemfaktoran kalau awak tekan kalkulator, jawapan itu ialah jawapan integer ataupun pecahan yang mudah. Kalau sekarang awak dapat nombor perpuluhan, nak tukar kepada pecahan pun tak boleh. Maka soalan ini sebenarnya tidak boleh gunakan kaedah pemfaktoran. Mungkin awak kata, cikgu matematik satu cara aja boleh aja. Awak tengoklah jawapan matematik semua jenis integer dan pecahan mudah. Matematik tak keluar jawapan jenis ini. Matematik tak keluar soal jawapan jenis ini. Mesti keluar nombor bulat, nombor integer, nombor pecahan saja. Tapi untuk maths tambahan ataupun dalam keadaan sebenar, selesaikan persamaan kuadratik bukan setiap kali kita boleh dapat nombor yang cantik. Memang selalu kita akan dapat nombor-nombor macam ini. Itu sebabnya dalam tajuk tingkatan 4 matematik tambahan, kita belajar lagi 2 kaedah selain daripada kaedah pemfaktoran. Untuk selesaikan persamaan kuadratik. Boleh ya? So, cikgu sambung So apa yang cikgu nak cakap di sini ialah kita boleh selesaikan persamaan kuadratik dengan 3 cara ini. Cikgu kejap. Sorry ya, cikgu bagi kecil sikit supaya awak nampak. 3 cara. Nama dia kaedah pemfaktoran, kaedah rumus kuadratik, kaedah pengempunan kuasa 2. Dalam matematik awak belajar kaedah pemfaktoran. Tapi dalam matematik tambahan, kita akan rasa kaedah pemfaktoran ini sebenarnya terhad. Bukan semua soalan boleh pakai kaedah ini. Kita hanya boleh pakai kaedah ini jika kita dapat tekan kalkulator dapat jawapan integer dan pecahan mudah. Kalau kita dapat nombor perpuluhan macam tadi, sorry, ini tidak boleh gunakan pemfaktoran. Kalau awak gunakan pemfaktoran dikira salah. Tapi macam soalan tadi, soalan tadi cikgu kau try and error tu, mana dia? Contohnya soalan ini. Awak tekan kalkulator, awak dapat nombor cantik kan? Kalau awak dapat nombor cantik, awak nak pakai pemfaktoran, boleh. Kalau dapat nombor yang macam nombor perpuluhan, tak boleh. Itu yang awak kena pegang lah ya. So hari ini kita akan belajar 2 kaedah ini. Iaitu kaedah rumus kuadratik. Masa tak cukup. So cikgu akan belajar, ajar kamu kaedah rumus kuadratik. Kaedah pengempunan kuasa 2 ini kurang penting di sini. So sorry dah, nanti cikgu terpaksa ambil masa overtime tu untuk siapa nak dengar. Siapa tak nak dengar, dia tak kacau apa-apa, boleh tak belajar. Boleh tak belajar. So kita tengok ini ya. Cikgu terus pergi kepada contoh. Boleh tak cikgu minta tolong kamu tekan kalkulator dulu sebab nak dapat jawapan dulu. Cikgu minta tolong ya. Haras tekan yang pertama. Siti Hezrina tekan yang kedua. Ain Basira yang ketiga. Adani yang keempat. Sempat ke? Nuri Sazani yang kelima. Dan Hazwani Safia yang keenam. Cikgu nak jawapan saja. Secepat mungkin. Persamaan ini ada dalam awak punya nota. Siapa sudah dapat cakap dengan saya dulu awak soalan yang mana satu. Lepas tu bagi saya jawapan. Secepat mungkin. Cikgu terima 3 orang. Yang lambat daripada itu, cikgu tak pinjam. Cikgu betul tak? Yang keberapa? Cikgu? Ha? Jawapan pertama negatif 2, betul? Tak tahu. Ada lagi? Satu jawapan aja. Satu jawapan je. Orang lain tolong cek betul ke satu jawapan? Ada lagi? 5 cikgu. 5 jawapan dia? Kan? Yang soalan 1 tu. Soalan 1, 5 dengan 5. negatif 1. Ada 2 jawapan, 5 dan negatif 2. Negatif 1. Negatif 1. Macam mana ni ada jawapan beza? Seorang negatif 2, seorang ialah 5 dan negatif 1. Betul? Siapa yang cakap negatif 2 tadi? Harash? Ya, saya. Awak pakai dah ABC yang cikgu cakap itu?
Ya, saya pakai. A awak berapa? Tapi takut saya A awak berapa? saya 1. B? B saya 4. B awak sepatutnya negatif 4. Empat. B awak Negatif sepatutnya 4, okey. negatif 4. Okey, awak salah tekan. Cuba tekan balik ya. Okey, 2 orang lagi. Nombor 3 cikgu. Ha. Soalan? Buku. Soalan? Soalan 3. Sudah faham dah. Okay, soalan 3 jawapan Negatif 5 dengan kosong. B dengan kosong. negatif 4. Okey, seorang lagi. Negatif 5. Cikgu, soalan nombor 5. Okey, siapa kalau tak bukan cakap dengan saya kena tutup mic Okey, soalan 5, jawapan. Jawapan pertama 0.68. Boleh Jawapan tukar kepada dia- pecahan tak? Kejap. Boleh tukar kepada pecahan tak? Pecahan jap. Boleh tak? Awak kalkulator warna apa? Warna hitam. Okey, warna hitam terus tekan ABC tu. Dia boleh tukar kepada pecahan tak? Jadi 17/25. Okey, satu lagi jawapan. Satu lagi jawapan. Jap. Negatif 5/4. Negatif 5 Per ke 4. 4. Tak logik sangat. Apakah A awak? Saya 7. B? B 4. C? Negatif 6. Okey, cakap semula jawapan awak pertama ialah Dalam perpuluhan ke okey, cakap pecahan? perpuluhan dulu. 0.68. Putus ke awak yang buat penghampiran? Oh, 0.68 memang jawapan yang dia bagi ke ataupun awak sudah buat penghampiran? ada lagi jawapan dia. Okey, sebut baru sampai 4 angka peti 0.68. Sekejap Memang kejap lagi. Awak mesti satu kalkulator aja. 0.6831 8. Kalau 318 maksudnya 32 lah. Okey, kejap jangan tekan apa-apa dalam kalkulator awak. Sekarang awak terus tekan ABC. Boleh tak dia tukar kepada pecahan? Tak boleh. Tak boleh. So tak, bukan ini Ini ialah awak ambil 0.68 tukar kepada pecahan kan? So bukan. Maksud saya ialah terus ambil jawapan yang dia bagi tanpa buat apa-apa penghampiran, awak tekan. Okey, so jawapan yang satu lagi mesti bukan pecahan juga. Apa dia? Negatif 1.25 4618. 461. So 46 lah Okey, so awak okey. So cikgu tulis balik So jawapan pertama ialah 5 dan negatif 1. Yang ini ialah negatif 5 dan kosong. Yang ini ialah 0.6832 negatif 1.2546. Okey, sekarang cikgu akan ajar kamu macam mana nak buat dengan rumus kuadratif Okey. So kita pergi kepada soalan 1. Sorry lah soalan 2, 4, 6 tu cikgu tak sempat sebab banyak sangat. Okey. Tapi nanti bila cikgu hantar soft copy kepada kamu, cikgu akan bagi yang cikgu sudah tulis punya macam semalam tempat yang tak sempat cikgu akan tulis terus untuk kamu. Okey, kita tengok soalan pertama kejap. Cikgu punya jam. Okey, soalan pertama Okey. Okey, soalan pertama ini So ini jawapan yang diberi oleh kalkulator. Ini adalah jawapan yang diberi oleh kalkulator cara kita buat. Cara kita buat. So kalau kamu tengok nombor ini ialah cantik. So bagi saya ataupun dalam matematik, cikgu tak kisahlah. Awak boleh bagi saya dalam bentuk pemfaktoran. Sebab nombor ini cantik. Di mana awak boleh tulis kepada saya, ini ialah S tolak 5, S tambah 1. Sama dengan kosong. Boleh. Bukan kata pemfaktoran matematik tambahan tak boleh pakai. Boleh pakai bila nombor dia cantik. Okey. Hanya bila awak pakai, satu lagi awak kena check Cuba kembangkan ini. Bolehkah awak dapat S kuasa 2? Cikgu cari seorang teman saya. Izzat. Izzat teman saya. S kali S boleh dapat S kuasa 2? Boleh. Boleh. Maksudnya kalau awak buat macam ini sudah betul lah.
Dalam exam kalau awak macam ni, cikgu saya bagi awak betul. Awak pakai teknik pemfaktoran dan ini jawapan dia. Okey, sekarang cikgu nak ajar teknik rumus kuadratif ya. Teknik rumus kuadratif sebenarnya tak ada apa. Masuk ikut rumus itu aja. Terus tulis macam ini. S sama dengan negatif B tanpa tolak punca kuasa 2. Ikut dia aja. B kuasa 2 tolak 4 A C bagi 2 A. Okey, rumus ini dipekarkan dalam peperiksaan nanti So kalau siapa tak boleh hafal, awak boleh tengok rumus isi pun tak apa. So nak isi ABC ini pasti awak tak ada masalah sebab itulah ABC dalam kalkulator. Awak erti tekan kalkulator, awak mesti erti isi ini. Tak mungkin kata cikgu saya tekan kalkulator boleh dapat jawapan tapi isi ini tak erti. Tak mungkin berlaku. Sebab apa yang dimasukkan dalam rumus ini punya ABC, itulah yang awak tekan dalam kalkulator. Boleh So macam tadi kita kata kita punya B ialah negatif 4. B kita ialah negatif 4. Ini juga tempat B. Ini tempat A. So 1. Ini tempat C. Negatif 5. Lepas tu ini A. 1. Okey. Cikgu bagi bebas dulu. Semua orang cuba tekan benda ini. Semua orang cuba tekan benda ini. Pandai-pandai cara awak buat. Semak. Boleh. Nanti. Awak faham maksud apa tanpa tolak di sini tak? Pernah tengok simbol ini? Pernah. Apa maksudnya? Maksudnya ada satu kena buat tambah, satu lagi kena buat tolak. Okey. Maksudnya untuk jawab soalan ini, kamu punya satu ialah negatif 4 tambah. Okey, salin bagi salin. Dan satu lagi ialah negatif 4 tolak. Untuk memudahkan saya mengajar sekarang, cikgu nak semua orang buat yang tambah punya. Semua orang buat tambah punya. Kamu dapat jawapan apa? Semua orang tekan Jangan nampak benda tekan kalkulator je. Nanti tekan kalkulator pun tak erti. Semua orang tekan. Pakai tambah punya dulu Dapat 5. Okey, dapat 5. Okey, cikgu nak tahu berapa orang tak dapat 5? Siapa tak dapat 5? Sebut nama. Dan sebut warna kalkulator. Cikgu, saya dapat lain. Okey. Awak kalkulator warna apa? Kelabu. Okey, kalkulator warna kelabu ada 2 baris punya kan? Nampak atas bawah kan? Okey. Cuba cek awak punya punca kuasa 2 itu cukup panjang tak? Betul-betul tak? Berhenti sampai negatif 5? Tak, dia hanya dekat. Tak, itulah tempat salah awak. Cuba tekan sampai awak punya punca kuasa 2 itu jangan sampai negatif 5. Okey. Okey, siapa lagi tak dapat? Warna kalkulator apa? Cikgu. Okey. Siapa? Ferisha. Okey, Farisa. Warna apa? Hitam. Hitam. Awak tak dapat kan? Yang Okey. dalam punca tu kan dapat negatif 4. Dalam punca itu awak dapat? Negatif 4. Maksudnya awak tekan apa? Awak tekan apa? Awak sebut? Saya negatif 4 darab 5. Lepas Negatif tu 4 darab 5. Kenapa darab 5? Itu negatif 5. oh, Okey. Tak. sorry. Okey, tak apa. Siapa lagi? Sebut nama, sebut warna kalkulator dulu Sebab ada beza sikit cara tekan kalkulator. Cikgu. Okey, siapa? Cikgu. Yang balik tak? Tak. Sangkut-sangkut. Haras. Apa masalahnya? Tak berapa dengar, tak sampai. Sebab Orang lain kan sangkut-sangkut. tak ada. Sebab saya pun dengar suara Haras punya terputus-putus. Orang lain suara saya terputus ke? Tak. Haras kalau awak tak boleh dengar, awak akan tengok YouTube kemudian. Sebab mungkin line awak tak elok. Okey? Boleh. Ada orang lain okey tak?
Semua masalah sudah settle? Okey. Okey ya, kalau settle cikgu tak cakap. Kalau siapa tak settle baru nak cakap di sini, awak nanti boleh PM saya lah. Tapi cikgu kena Google Meet dengan kamu baru boleh ajar sikit. Kalau main tulis memang tak jadi. Okey, so kalau awak gunakan rumus kualitatif, awak masuk ke dalam formula. Okey, lepas tu awak tekan calculator, kemudian awak tulislah jawapan dia. Sepatutnya lah, kalau awak pakai ini, sini akan keluar 5, sini akan keluar -1. Boleh ya? Okey, cikgu pergi kepada contoh 3. Tadi ada orang yang sempat bagi saya jawapan punya. Okey, contoh 3. Okey, contoh 3. So, kalau contoh 3, kalau kawan kamu tadi tekan kalkulator, jawapan dia ialah -5, kosong. Nombor ini pun okey. Tapi macam mana nak tulis dalam pemfaktoran? Amira, Nashwa, macam mana nak tulis dalam bentuk pemfaktoran kalau ini soalan keluar dalam matematik? Macam kita nak tulis pemfaktoran dia? Amira, Nashwa? Buat yang atas tadi tu ke? Yang pemfaktoran punya. Yang X sama dengan negatif B tu ke? Bukan, itu rumus, Okey, rumus pun boleh. Okey, kalau awak mampu buat rumus lah, pun tak apa. Okey, kejap. Ini yang Tak nak cikgu, itu susah cikgu. So, awak nak Cikgu, pemfaktoran. Saya punya line slow cikgu. Saya punya line dia jadi slow, so suara cikgu putus-putus. Okey, kalau itu cikgu tukar orang. Nanti kamu tengok YouTube semula. Okey? Siapa lagi nak panggil ni? Siapa lagi? Elok, Intan? Ya. Okey, kalau S awal ialah -5 dan kosong, nak tulis pemfaktoran macam mana? Kurungan X tambah 5. Yang tu kan? Yang satu Lagi lagi? satu kurungan X tolak kosong. S tolak kosong kalau ringkaskan? Confident. X tolak kosong kalau ringkaskan. Ringkaskan S tolak kosong? Tinggal X ke? Yes. So, cara tulis macam ini. Boleh? Ataupun kamu boleh tulis arah terbalik. S tambah 5 pun boleh. Either one lah. Boleh? Either one. Okey. Kalau gunakan rumus kualitatif, awak tengok nota. Okey, awak tengok nota, awak isi untuk saya. Sebab cikgu tak boleh kecil sangat. Okey, S sama dengan negatif. Apa nak isi di sini? Sambung. Okey, beritahu saya apa nak isi ya. Kurungan pertama nak isi apa? 5. Itu ialah B. B awak berapa? 5. 5. Sudah tukar orang. Okey, ini pun B. B awak apa? 5. Okey, ini A. A 1. C. Kosong. Bawah itu A. 1. Okey. So, di sini sekali lagi satu untuk tambah punya, satu untuk tolak punya. Okey. Last lah kita cuba selama saya sudah habis. Cuba tekan. Kalau tambah awak dapat jawapan apa? Dapat tak kosong? Siapa tak dapat, sebut nama, sebut warna kalkulator. Saya cikgu. Siapa? Izzat. Okey, Izzat. Warna kalkulator? Hitam. So, awak tekan macam mana? Awak sekali tekan habis ke? Okey, cikgu nak tanya awak. Untuk per yang panjang ini, ada pupuk kurungan di sini tak? Tak. Awak tak pupuk kurungan, kalkulator tak tahu per awak begitu panjang. Oh. Okey, cuba masukkan kurungan. Dah. Atas letak, bawah pun kena letak. Okey, satu lagi. Sebelum awak cuba lagi. Punca kuasa 2 awak sini letak kurungan tak? Sebab
Kalkulator nanti tak tahu punca kuasa 2 awak begitu panjang. Tak letak juga. Letak. Cuba letak. Okey. Okey, siapa lagi tak dapat? Siapa lagi tak dapat? Okey. Soalan ni siapa ni? Siapa lagi tak dapat? Sebut nama, sebut warna kalkulator awak. Sebab cikgu kena ajar ikut jenis kalkulator awak. Any more? Okey. Boleh ya? Okey, siapa yang warna kalkulator punya, awak akan menghadapi masalah sebab tak nampak kan? Siapa di atas, siapa yang di bawah, punca kuasa 2 kita cukup panjang ataupun tidak. So, siapa yang pakai kalkulator warna hitam punya, okay, cikgu akan galakkan kamu persamaan ini. Okay, satu cara memang macam apa yang cikgu cakap tadi lah, awak letaklah banyak-banyak kurungan di situ. Kalau awak tak pening. Okay, kalau awak tak pening. Kalau awak rasa sendiri pening dengan banyak-banyak kurungan tu, maka cadangan saya ialah komputer saya pun jam lah. Cakap, okay? Sekejap. Banyak tulisan dia jam. Okay. So, satu cara ialah awak letak banyak-banyak kurungan di sini. Tapi ada di antara kamu mungkin rasa cikgu pening lah, banyak sangat kurungan. So, cikgu akan galakkan kamu satu lagi cara buat. Satu lagi cara buat ialah macam ini. Kejap. Cikgu padang yang tak perlu punya dulu. Okay. Satu cara lagi ialah awak buat macam ini. Awak tekan ini saja dalam kalkulator jika perlu. Tapi ini saya rasa tak payah tekan pun tahu kan. Okey, satu lagi awak tekan ini. Tapi apa buat manual? Tekan sebiji sebulat macam dia. Punca kuasa 2 jangan tekan. Maksudnya awak tekan secara perasingan. Satu lagi ialah bawah ini. Bawah ini. So awak tekan, lepas tu awak tulis. So jawapan pertama ini negatif 5. Tanpa tolak. Bawah ini ialah 2. Okey, atas itu panjang-panjang itu awak tekanlah. Okey, kalau awak tekan, awak dapat 25. Maka sekarang baru awak tekan dalam kalkulator dengan hanya tambah sekali kurungan saja di sini. Maka lebih senang sikit. Ini awak akan dapat kosong. Kalau awak tekan tolak, awak akan dapat negatif 5. Ya kah? Dapat? Betul ke dapat negatif 5? Ya, awak akan dapat negatif 5. Okey. So, latihan untuk hari ini ialah latihan 1, soalan 1 dan 2. Okey, soalan 2 di sini cikgu kata guna kaedah rumus atau pengampunan kuasa 2. Tapi memandangkan cikgu belum ajar pengampunan kuasa 2, so semua orang pakai satu kaedah aja, iaitu gunakan kaedah rumus kuadratif. Cikgu tak nak kaedah pemfaktoran, cikgu nak kaedah rumus kuadratif. Sebab kaedah pemfaktoran awak banyak buat dalam matematik sudah. Okey, boleh? So, kejap. So, apa yang cikgu nak ajar hari ini sampai sini. Tapi kalau kamu nak dengar penerangan lagi, cikgu boleh sambung. Kejap.